Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita dalam program Tuition Online Perlis Mengaji, anjuran Jabatan Agama Islam Negeri Perlis, Majlis Agama Islam Negeri Perlis, Kerajaan Negeri Perlis dan juga Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Apa khabar anak-anak sekalian? Diharapkan anak-anak sihat sejahtera di samping keluarga tercinta dan dah bersedia untuk mengaji ataupun belajar ya Sains SPM Sains SPM bersama-sama dengan Cikgu Yati pada hari ini. Okey, jom mengaji, jom belajar sains. Okey, anak-anak sekalian, kalau masih ingat, ini adalah slot ketiga cikgu ya. Jadi dalam slot bahagian pertama dan kedua, cikgu telah sentuh tentang kemahiran proses sains dalam bahagian A kertas 2. Jadi pada hari ini cikgu akan sambung lagi kerana kita belum habis sehinggalah 11 aspek kemahiran proses sains. Jadi yang ini adalah kali ketiga ya. Okey, kalau kita imbas kembali, aspek kemahiran proses sains ada 11. Yang 11 ni adalah aspek dalam bahagian A kertas 2. Jadi kita telah pun sampai kepada nombor 8, iaitu mentafsir data ya, dalam bahagian 2 yang lepas. Jadi pada hari ini kita akan sambung lagi ya dengan 3 lagi aspek, iaitu yang pertama mendefinisi secara operasi, yang kedua mengawal pemboleh ubah, dan yang ketiga membuat hipotesis. Okey. Apakah dia mendefinisi secara operasi? Okey. Kita lihat ya definisi ini, apakah definisi dalam sains, okey? Okey. Maksud definisi secara operasi adalah memberi tafsiran ya, tafsir ya tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. Jadi ianya adalah sebenarnya berdasarkan eksperimen ya anak-anak, bukan definisi teori ya. Ini adalah berdasarkan eksperimen. Okey. Jadi ada 3 perkara yang penting dalam menulis definisi secara operasi. Jadi apakah 3 perkara tersebut? Jadi kalau diperhatikan ya di sini ada 3 tempat kosong dengan kata penghubung ya, ialah dan yang. Jadi yang pertama mestilah perkara yang ditaksir. Contohnya, apakah yang dimaksudkan dengan antibiotik? Mestilah antibiotik ialah apakah yang dimaksudkan ataupun definisi nyatakan definisi secara operasi bagi larutan kultur lengkap. Jadi kita mulakan dengan soalan tersebut. Larutan kultur lengkap ialah. Okey, next, selepas kata penghubung. Ya, ialah tu merupakan kata penghubung. Dia adalah keterangan tentang perkara yang ditaksir. Okey, jadi katalah tadi apa dia yang logam katalah kan. Logam ialah apa benda? Bahan kan? Macam itulah. Okey. Kemudian kita sambung lagi ayat ni, dia belum lagi lengkap ya dengan kata penghubung yang apa yang diperhatikan dan apa yang dilakukan. What you do and what you get. Dia lebih kurang macam tu ya. Jadi apa yang diperhati ya, apa yang dilakukan dalam eksperimen tersebut ya, dalam eksperimen ya anak-anak. Okey, untuk memahami dengan lebih jelas tentang 3 perkara ni ya, untuk membentuk satu definisi secara operasi yang betul dan tepat, mari kita lihat beberapa contoh. Jadi contoh yang pertama ya, kalau diperhatikan di sini, contoh yang pertama ada 2 rajah, rajah 1.1 dan rajah 1.2. Jadi dalam rajah 1.1 ditunjukkan kuprum. Jadi dia buat macam ni. Maknanya kuprum tu
dilenturkan ataupun diregang, ya. Dan dalam rajah 1/2 menunjukkan karbon yang dah selepas tu, ya, selepas diregang telah patah 2, kan? Okey. Jadi maknanya di sini kita nak melihat kepada apakah soalan definisi tersebut. Okey, jadi soalannya begini. Karbon ialah bahan bukan logam. Okey. Berdasarkan eksperimen ini, nampak dia tanya, ya, dia kata berdasarkan eksperimen ini, ya, nyatakan definisi secara operasi bagi bukan logam. Okey? Jadi yang merah tu adalah definisi yang kita nak kena tulis. Okey, berdasar rajah ni, apa yang kita nampak, ya? Jadi untuk definisi secara operasi adalah penting yang pertama untuk kita lihat pemerhatian. Kita kena perhati. Jadi pemerhatian kita adalah yang pertama berdasarkan rajah. Dan yang kedua berdasarkan jadual. Jadi yang ni adalah rajah, kan? Okey, kita fahami rajah. Bukan logam itu, karbon adalah terletak pada rajah 1/2. Okey, jadi apa jadi? Patah, kan? Okey. Jadi inilah definisi secara operasi bagi bukan logam. Ya, ingat, ya, kita kena tulis semula bukan logam. Kemudian sambung menjadi ayat ialah bahan, keterangannya, kan? Keterangannya ialah bahan, bukan logam tu bahan. Yang apa jadi bila what you do and you get, kan? Patah tu adalah pemerhatian kita. Manakala diregang tu adalah apa yang kita lakukan. Okey. Jadi tepatlah jawapan ini. Okey, cikgu nak ulas sedikit, ya. Ada juga calon yang bila kita kata nyatakan definisi secara operasi bagi bukan logam, dia terus dijawab bahan yang patah apabila diregang. Nampak macam betul, kan? Tapi salah sebab dia tak memenuhi satu kriteria, iaitu dia tidak letak perkara yang disoal tersebut. Ya, benda yang hendak ditaksir, iaitu bukan logam tu tidak dinyatakan. Itu adalah wajib. Okey, ini adalah contoh yang kedua. Cikgu bacakan sebab dia panjang sikit. Sekumpulan murid menjalankan aktiviti untuk menyediakan adunan roti dengan menggunakan resipi berikut. Okey, jadi dia ada bahan-bahannya: tepung gandum, gula, yeast, air sejuk dan mentega. Okey, itu adalah bahan. Manakala prosedur, ya, prosedurnya adalah masukkan tepung gandum, gula, mentega dan yeast ke dalam mangkuk adunan. Okey. Yang kedua, tambahkan air sejuk dan uli adunan hingga menjadi dough. Okey. Yang ketiga, bahagikan dough kepada dough A dan dough B yang sama saiz. Yang keempat, letakkan dough A di atas meja dan dough B dalam peti sejuk. Yang kelima, biarkan dough A dan dough B selama 30 minit. Lepas tu, selepas 30 minit, pemerhatian direkodkan seperti dalam jadual. Jadi di sini tiada gambar rajah. Nampak tak anak-anak? Okey, yang ada adalah jadual. Okey, dalam jadual ni ada 3 kolom ataupun 3 lajur. Okey, lajur yang pertama dough, yang kedua suhu, yang ketiga keadaan dough. Okey, jadi yang kedua tu adalah pun boleh ubah dimanipulasi, dan yang ketiga adalah keadaan dough tu pun boleh ubah bergerak balas. Jadi kita tengok, ya, pada suhu 30 kembang, pada suhu 5 tiada perubahan, ya. Okey, soalannya berdasarkan eksperimen ini nyatakan definisi secara operasi bagi yeast. Okey, dia nak tahu yeast. Jadi kalau kita imbas balik, ya, tadi yeast ni, ya, bila dia letak dalam roti, dua-dua letak, kan, dalam adunan roti ni, dalam dua-dua dough. Jadi apa yang berlaku kepada dough tersebut bila kita letak yeast, ya? Okey. Jadi yeast, apa dia yeast tu? Yeast ialah mikroorganisma,
iaitu dalam kumpulan kulat kan. Okey, yeast ialah mikroorganisma. Jadi keterangan ni mestilah tepat ya anak-anak. Okey, lepas tu kita nak sambung what you do and what you get. Apa yang diperhatikan dan apa yang dilakukan ya. Jadi kalaulah di sini ya ayat tu menjadi begini, menyebabkan Doh mengembang. Doh mengembang tu apa dia? Doh mengembang adalah pemerhatian kan. Jadi apa yang dia buat, what you do kan? Tidak ada. Jadi boleh terima tak? Boleh tak? Tak boleh. Jadi ini adalah satu contoh di mana definisi secara operasi yang ditunjukkan di sini tidak lengkap. Jadi tak diterima. Jadi macam mana nak tunjukkan definisi secara operasi yang lengkap? Jadi ini dia. Ya? Dia kena ada apa yang dilakukan. Yeast ialah mikroorganisma. Betul dah kan? Apa yang dilakukan dan apa yang diperhatikan. Jadi yang menyebabkan Doh mengembang. Bila? Pada suhu 30 darjah Celsius. Okey? Okay. Jadi 30 darjah Celsius tu penting lah ya. Suhu tu penting. Apa yang telah dilakukan. Okey. Jadi dapat markah penuh. Okey, boleh? Kita teruskan lagi. Okey, kita teruskan lagi dengan aspek yang ke-10 iaitu mengawal pemboleh ubah. Okey. Anak-anak tentu dah tahu kan pemboleh ubah ni ada 3. Dah belajar daripada sekolah rendah lagi. Okey. Okey, jadi mari kita lihat pemboleh ubah. Yang pertama adalah pemboleh ubah dimanipulasikan. Apa dia pemboleh ubah dimanipulasikan ni? Iaitu pemboleh ubah yang diubah ataupun pemboleh ubah yang tidak sama. Bila? Di awal eksperimen. Sebab kita kena hati-hati ya. Okey. Sebab yang bergerak balas pun berubah juga kan. Okey. Pemboleh ubah bergerak balas adalah pemboleh ubah yang diukur. Okey, diukur ataupun yang diperhatikan pada akhir eksperimen. Jadi ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Jadi jangan confuse dengan pemboleh ubah dimanipulasikan. Okey, dimanipulasikan kita ada 2 benda yang berlainan kita nak buat. Dan resultnya adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, yang terakhir ataupun yang ketiga adalah pemboleh ubah dimalarkan. Jadi apakah dia pemboleh ubah yang dimalarkan? Iaitu satu pemboleh ubah yang ditetapkan. Jadi di sini aspek tu ditetapkan ataupun dikekalkan sama sepanjang eksperimen itu dijalankan. Itulah dia yang dinamakan pemboleh ubah dimalarkan. Okey, clear? Okey, clear. Kita terus kepada bagaimana kita nak menentukan pemboleh ubah ini. Okey. Jadi, yang pertama, pemboleh ubah ni dapat ditentukan melalui jadual. Yang pertama, jadual. Okey. Yang kedua, kalau tak ada jadual, ada gambar rajah kan? Gambar rajah. Yang ketiga, daripada pernyataan ataupun ayat dalam soalan tersebut. Dan yang keempat, melalui graf. Okey. Tak susah nak menentukan pemboleh ubah ni sebenarnya. Cuma kita kena pastikan kita ekstrak keluar pemboleh ubah yang betul ya daripada keempat-empat perkara yang dinyatakan tadi. Okey. Yang kedua, semua pemboleh ubah mesti mengandungi parameter. Okey? Semua pemboleh ubah mesti mengandungi parameter. Kejap lagi cikgu akan terangkan apa dia parameter ni. Okey? Okey, yang ketiga, radas. Apa dia radas? Bika kan? Tabung uji. Itu adalah radas lah. Tidak dipertimbangkan sebagai pemboleh ubah. Okey? Okey. Parameter ya. Kita tengok parameter. Di sini ada beberapa contoh parameter.
Okey, jadi sekiranya pemboleh ubahnya gas. Kalau kita tulis gas, pemboleh ubah bergerak balas adalah gas. Jadi jawapan kita tu salah. Jadi sama ada isi padu gas ataupun kuantiti gas diterima sebagai jawapan. Jadi kalau larutan, kadang-kadang ada eksperimen larutan garam ataupun larutan natrium hidroksida ataupun larutan glukosa. Jadi apa parameternya? Okey, isi padu. Okey, larutan ni selalu isi padu dan diterima juga kuantiti. Okey, bahan. Bahan ni banyaklah benda kan. Okey. Apa yang boleh menjadi parameter bagi pemboleh ubah bahan? Ya? Jisim bahan. Okey. Jenis bahan. Itu adalah contoh. Okey. Seterusnya pH. Apa dia pH ni? pH ni sama ada asid ke, alkali ke ataupun neutral kan? Jadi nilai pH. Okey? Nilai. Jangan kata pH saja. Okey, seterusnya cahaya. Keamatan cahaya ataupun kehadiran cahaya. Itu parameternya keamatan atau kehadiran. Contoh yang lain adalah anak benih. Bagi anak benih, kita parameternya apa? Saiz anak benih. Ketinggian anak benih. Jenis anak benih. Okey? Logam. Sama macam bahan tadilah. Jenis logam, jisim logam. Ya? Seterusnya bubur nutrien. Ya? Ataupun agar nutrien. Jadi boleh kita tulis parameternya sebagai isi padu bubur nutrien ataupun jenis bubur nutrien. Okey? Bakteria. Okey, ini pun dalam tajuk 1, tingkatan 5, bakteria. Bakteria ni jenis bakteria, isi padu bakteria boleh. Ya? Okey. Seterusnya antibiotik. Juga dalam tajuk mikroorganisma. Jadi antibiotik parameternya kepekatan antibiotik sebab mungkin kepekatan tinggi atau kepekatan rendah ataupun kehadiran ada dengan tiada antibiotik. Okey, clear? Next. Mari kita lihat beberapa contoh untuk memahami dengan jelas apakah dia yang dimasukkan dengan pemboleh ubah. Okey, jadi melalui ayat. Tadi cikgu kata ada 4 kan? Okey, melalui ayat yang pertama, Rajah 3 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kesan suhu terhadap pertumbuhan bakteria. Bacillus subtilis. Jadi apabila kita baca sampai habis ayat tu, ya, kita kena gariskan, kita kena ekstrak keluar apakah dia pemboleh ubah dimanipulasikan dan pemboleh ubah bergerak balas. Sebab yang diberi di sini adalah tujuan, ya, untuk mengkaji. Nampak? Ini tujuan, kesan suhu, ya. Ini pemboleh ubah dimanipulasi. Okey? Manakala pertumbuhan bakteria pula, ya, adalah merupakan pemboleh ubah bergerak balas. Itu kita dapat melalui ayat. Sebab tu kena garis. Ada orang gunakan highlighter pun boleh. Ya. Okey, jadi soalannya kita boleh dah jawab. Pemboleh ubah dimanipulasikan suhu. Okey. Ya. Ada soalan? Okey, suhu. Kenapa tak ada parameter cikgu? Kan? Okey, suhu ni dia adalah apa? Special lah, exceptional. Tidak perlu parameter untuk suhu. Okey, kena ingat tu. Okey. Untuk pemboleh ubah bergerak balas, kita kata tadi pertumbuhan bakteria. Okey, jadi ada 2 saja yang kita tahu daripada contoh melalui ayat ini kan. Okey, lihat pula contoh yang kedua iaitu melalui gambar rajah. Jadi melalui gambar rajah ni ada 3 gambar rajah, 3 tabung uji, ya, 3 tabung uji K, L dan M. Okey, jadi jika dilihat di sini dia letakkan yang pertama suhu 5 darjah Celsius, untuk K, untuk L 37 dan untuk M suhu 70 darjah Celsius. Okey, jadi apa dia? Pemboleh ubah dimanipulasikan. Sebab dia
berbeza. Dia tidak sama. Di awal eksperimen lagi kita telah perhatikan tidak sama suhu tersebut. Okey? Jadi yang dimanipulasikan adalah suhu. Okey, seterusnya cuba kita lihat. Setiap tabung uji ini mengandungi ni yang cikgu telah tandakan dengan kotak biru. Okey? 5 cm padu bubur nutrien, 5 cm padu bubur nutrien samalah dengan ketiga-tiga. Dan yang di bawah ini pula ditandakan dengan kotak berwarna koko ni 1 cm padu culture bakteria. Semuanya 1 cm padu. Apa dia? Sama. Kalau yang atas ni tadi berbeza. Jadi bila sama apa dia? Sama adalah pemboleh ubah dimalarkan ataupun yang kita tetapkan. Okey? Jadi ada dua di sini. Boleh jadi isi padu culture bakteria ataupun isi padu bubur nutrien. Sebab dua-dua dinyatakan isi padu kan? Untuk pengetahuan anak-anak, jangan bimbang tentang pemboleh ubah dimalarkan. Dia ada banyak. Ya? Dia ada banyak pemboleh ubah dimalarkan. Jadi pilihlah satu yang rasa betul ataupun tepat. Ya? Tak perlu tulis banyak-banyak. Tulis satu sahaja. Okey? Okey. Dalam contoh yang ketiga, ya, kita nak tentukan pemboleh ubah melalui jadual. Jadi cikgu bacakan soalan. Selepas 2 hari keadaan bubur nutrien dalam setiap tabung uji diperhatikan, keputusan direkodkan dalam jadual 3. Dia sebenarnya soalan tadi juga ni. Okey, jadi kita perhatikan ada suhu, ada keadaan bubur nutrien. Jadi suhu tu adalah pemboleh ubah apa? Dimanipulasikan. Kan tadi dah tengok melalui jadual, ya. Jadi tajuk, ya, di atas sebelah kiri adalah pemboleh ubah dimanipulasikan, sementara sebelah kanan, ya, adalah pemboleh ubah bergerak balas. Jadi kalau keluar jadual, kita dah tahu dua pemboleh ubah, iaitu yang dimanipulasikan dan yang bergerak balas, ya. Okey. Jadi soalannya nyatakan pemboleh ubah dimanipulasikan suhu lah. Macam tadi juga kan. Okey, yang kedua, pemboleh ubah yang bergerak balas keadaan bubur nutrien. Okey, keadaan bubur nutrien. Mana dapat? Daripada jadual. Okey, daripada ayat ni, selepas 2 hari. Maksudnya, tabung uji K, L dan M ni semuanya ditinggalkan ataupun dibiarkan selama 2 hari kan. Jadi sama kan. Itu adalah pemboleh ubah yang dimalarkan, iaitu masa. Masa pun sama. Masa pun dia ada exceptional lah. Ya? Ada masa memang masa titik sebagai pemboleh ubah. Pemboleh ubah lah, sama ada dimalarkan ke, dimanipulasi ke, ya. Tetapi masa ni selalunya kalau untuk pemboleh ubah bergerak balas, dia ada tambahan, ya, masa untuk tin berhenti berayun. Dia macam tu, ya. Dan sebagainya. Masa untuk tindak balas lengkap. Yang tu pastikan anak-anak tulislah dengan apa orang kata, tepat. Okey. Next slide. Iaitu contoh yang keempat adalah melalui graf. Okey. Jadi kalau melalui graf, yang pertama kita lihat, graf ni ada 2 paksi, iaitu paksi X di sini dan paksi Y, ya. Jadi apa kaitan paksi X, paksi Y dengan pemboleh ubah? Paksi X adalah pemboleh ubah dimanipulasikan. Manakala paksi Y adalah pemboleh ubah bergerak balas. Jadi kalau ada soalan yang bertanyakan tentang pemboleh ubah dimanipulasikan dan pemboleh ubah bergerak balas, dia hanya bagi kepada kita graf saja. Jadi kita dapat tentukan pemboleh ubah dimanipulasi dan bergerak balas. Jadi dalam kes ni, pemboleh ubah dimanipulasikan adalah masa, manakala pemboleh ubah bergerak balas adalah suhu. Okey? Okey, habis kan? Habis. Okey. Dah 11. Jadi 11 ni adalah aspek yang terakhir dalam kemahiran proses sains bahagian A, ya, iaitu membuat hipotesis.
Okey, apakah dia hipotesis? Hipotesis adalah pernyataan umum yang menghubungkan pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah bergerak balas. Jadi ada dua pemboleh ubah yang perlu anak-anak tahu untuk membentuk hipotesis. Yang pertama, pemboleh ubah dimanipulasikan. Yang kedua, pemboleh ubah bergerak balas. Okey? Okey, untuk membina ataupun menulis ayat supaya dia menjadi hipotesis, perlu ada arah ataupun dia mesti spesifik. Dia tak boleh umum. Okey? Okey. Contoh yang tak spesifik. Suhu mempengaruhi pertumbuhan bakteria. Tak spesifik, kenapa suhu yang macam mana? Kan? Okey? Suhu memberi kesan kepada pertumbuhan bakteria. Dia tak spesifik. Macam mana suhu yang mana? Suhu bilik kan? Suhu bilik menyebabkan pertumbuhan bakteria aktif ataupun menyebabkan banyak bakteria tumbuh. Itu barulah kita kata spesifik. Ada arah. Okey? Jadi yang disalah jangan sesekali guna mempengaruhi ataupun memberi kesan. Salah tu. Okey, mari kita lihat contoh-contoh untuk membina hipotesis dalam beberapa soalan di sini. Jadi Rajah 2.1 dan Rajah 2.2 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji ciri imej yang dibentuk oleh kamera lubang jarum. Jadi perhatikan ada Rajah 2.1, ada objek P, daripada objek P ke sini. Apa benda ni? Nampak? Kamera lubang jarum. Ada dalam sukatan tingkatan 4. Okey. Di sini apa? Image yang terbentuk pada skrin dalam kamera lubang jarum tu. Jadi tengok yang kedua pula, Rajah 2.2 menunjukkan objek P. Okey, objek P ni apa nampak? Sama kan? Sama. Okey. Jadi image mengkaji ciri image. Jadi image-nya ini terbalik, songsang kan? Okey. Jadi sekarang ni kita tentukan manakah pemboleh ubah dimanipulasikan dan yang manakah pemboleh ubah bergerak balas daripada rajah ni. Okey. Jadi jarak objek merupakan pemboleh ubah dimanipulasikan. Sebab dia ni memang tak sama ataupun berubah pada awal eksperimen lagi. Satu 4 cm, satu lagi 8. Dan yang kedua, apakah pemboleh ubah bergerak balas? Kita nampak di sini dalam soalan mengkaji ciri imej. Jadi saiz imej adalah merupakan pemboleh ubah bergerak balas. Jadi dapat tahu dua. Okey, kalau dia tanya pemboleh ubah dimalarkan, jenis objek sebab objek yang sama P. Betul tak? Okey. Okey, ataupun saiz objek. Okey. Jadi untuk menulis hipotesis ni, sebab kita kena tulis hipotesis, okey. Semakin bertambah jarak objek, semakin kecil saiz imej. Dia adalah perkadaran. Okey. Perkadaran. Okey. Kemudian kalau kita perhatikan perkadaran tu mesti ada pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas, jadi ada. Dan kita dapati dia membentuk satu ayat yang boleh difahami dan boleh diuji. Jadi inilah dia hipotesis kita. Okey, betul okey. Salah satu contoh hipotesis ada juga anak-anak yang suka menggunakan jika maka. Cikgu-cikgu boleh tak guna jika maka? Boleh, tak ada masalah. Jadi jika jarak objek dekat, maka saiz imej besar. Cikgu ubah sebab tadi jauh kan? Jadi kalau nak guna jauh, jika jarak objek jauh, maka saiz imej kecil. Kan? Betul juga. Okey? Satu markah. Hipotesis ni satu markah. Okey. Next. Untuk contoh yang kedua, diperhatikan di sini ada paku keluli, paku besi yang diletakkan ataupun direndamkan dalam air garam selepas 2 hari. Cuba kita perhatikan apa jadi pada paku keluli. Tiada perubahan.
manakala pada paku besi menjadi hitam. Okey. Jadi hipotesisnya macam mana? Apa yang dimanipulasikan? Jenis paku kan? Okey, yang bergerak balasnya adalah apa? Keadaan paku. Jadi cuba lihat ya. Hipotesis yang cikgu sediakan di sini. Okey, yang pertama, paku besi berkarat. Yang kedua, paku keluli tidak berkarat. Sebenarnya berkarat ni hanya khusus kepada besi, tapi untuk sains teras diterima kalau kita kata tidak berkarat. Berkarat pun boleh. Ya? Okey, paku keluli tidak terkakis. Kakis yang kita kena gunakan untuk logam-logam yang lain selain daripada besi. Ya? Okey. Yang ketiga, panjang sikit. Paku besi berkarat, manakala paku keluli tidak berkarat. Jadi adakah ketiga-tiga hipotesis ni boleh diterima? Yang pertama, paku besi berkarat. Okey, ada tak pemboleh ubah dimanipulasi? Ada, paku besi. Cuma dia tak katakan dua-dua. Ada tak pemboleh ubah bergerak balas? Ada, berkarat. Jadi terima. Jadi apakah hipotesis ini? Ini adalah hipotesis separuh, kita panggil ya. Half hypothesis ya. Hipotesis separuh. Boleh ya menjadi hipotesis, jadi diterima. Begitu juga paku keluli tidak terkakis juga diterima sebagai hipotesis. Okey, tetapi mestilah yang ini paling terbaik kan? Sebab menyatakan kedua-dua paku. Okey, tapi markahnya sama saja ya. Ini adalah hipotesis yang penuh. Paku besi berkarat, manakala paku keluli tidak berkarat. Okey. Contoh yang ketiga. Dalam contoh yang ketiga ni, kalau diperhatikan, ya, ada dua roti yang diletakkan dalam gelap dan di bawah cahaya terang. Roti kedua-duanya adalah dimalarkan, keadaannya itu lembap. Ya? Kelembapannya dimalarkan. Okey, kalau diperhatikan selepas 2 hari, tempoh masa ditetapkan juga ataupun dimalarkan, kita dapati ada tompok kuning pada roti yang disimpan dalam gelap, manakala dalam cahaya terang tiada perubahan. Okey? Macam mana nak buat hipotesis ni? Jadi, yang dalam gelap dan cahaya terang adalah pemboleh ubah dimanipulasikan, yang bergerak balas ni, tompok kuning ataupun keadaan roti lah kan? Ataupun pertumbuhan mikroorganisma. Okey, cuba lihat ayat ni. Jadi kita dah ekstrak daripada tu, kita kata keadaan gelap terang, kan? Jadi dalam keadaan gelap, apa dia? Yang tompok kuning tu kan? Mikroorganisma membiak sangat aktif atau mikroorganisma membiak aktif. Okey? Okey, satu hipotesis. Satu lagi, jika tersilap pula, juga pula dah, tak perasan. Okey? Jika keadaan gelap, maka ada pertumbuhan kulat. Boleh kan? Jadi ada, yang penting ada apa? Dimanipulasi keadaan gelap dan bergerak balas pertumbuhan kulat. Okey. Jadi kedua-duanya betul. Okey, untuk ini cikgu nak memberi ingatan kepada anak-anak sekalian bahawa kalau kita guna mikroorganisma, kita safe ya, sebab dia adalah umum ya, memang safe. Kalau gunakan kulat, dia adalah spesifik, betul juga. Tetapi yang menjadi salah adalah bila anak-anak, kan banyak eksperimen kita duk menggunakan bubur nutrien, kita gunakan agar nutrien ya, kita jadi kita lihat pertumbuhan bakteria kan. Tapi OT bukan. OT tak ada bakteria yang tumbuh di situ, tapi sebaliknya kulat. Jadi kalaulah anak-anak tertulis jika keadaan gelap maka pertumbuhan atau maka ada pertumbuhan bakteria, maka jawapan tu menjadi salah lah. Okey, salah salah konsep.
Okey, alhamdulillah kita dah habis kepada bahagian A. Kemahiran proses sains bahagian A yang ada berapa aspek? 11 aspek. Okey, sekarang kita akan teruskan lagi dengan kemahiran proses sains yang terakhir, iaitu yang keluar dalam bahagian C pula. Dia ada 3 kan? A, B, C dalam kertas 2. Jadi yang ini bahagian C, soalan wajib nombor 10 yang dikenali sebagai aspek apa? Mengeksperimen. Okey, merancang eksperimen. Okey. Ada dalam soalan 10 yang merupakan soalan wajib, iaitu kemahiran mengeksperimen. Okey, kemahiran mengeksperimen. Mari kita lihat. Okey, untuk soalan nombor 10 ni dia ada berapa markah? Dia ada 10 markah. Ingat lagi untuk bahagian A kita ada 4 soalan, 1 soalan 4 markah. 5 markah, jadi 4 darab 5 ya. Kita ada 20 markah. Jadi untuk soalan 10 kita ada 10 markah. Jadi altogether untuk bahagian A dan untuk bahagian C, iaitu yang ni dalam kertas 2, untuk kemahiran proses sains berapa markah? 30. Anak-anak, 30 markah daripada berapa? Tahu tak kertas 2 berapa jumlah markah? Kertas 2 jumlah markahnya adalah 70. Jadi 30 per 70. Jadi kalau kita nak skor, kita kena skor bahagian A dan juga soalan nombor 10 ni. Kan? Kena mahir kan? Kita kena mahir. Macam mana nak mahir? Berlatih. Ya, cikgu dah sentuh semasa siri yang pertama itu. Okey. Jadi perkara-perkara yang mesti ada dalam jawapan adalah yang pertama hipotesis, 1 markah. Yang kedua tujuan, 1 markah. Yang ketiga pemboleh ubah, 2 markah. Yang keempat radas dan bahan, 1 markah. Yang kelima kaedah ataupun prosedur, 4 markah. Dan yang terakhir penjadualan data, 1 markah. Jadi berapakah jumlah markah? 10 markah. Kan? Boleh tak agaknya anak-anak dapat 10 markah? Okey, boleh ya. Boleh sebenarnya ya. Tapi memerlukan latihan ya. Okey. Jadi ini soalan wajib cikgu nak tekankan ya, nombor 10, merancang ataupun merangka satu eksperimen makmal. Okey. Jadi untuk yang pertamanya, sebelum kita membuat, kejap lagi kita akan membuat soalan tahun 2019. Tapi cikgu nak tunjukkanlah beberapa contoh di sini tentang bahagian A. Kenapa cikgu perlu tunjuk yang bahagian A? Sebab soalan ni dia begini. Dia ada nombor 10 ni bahagian A dan A kemudian B. A tu 1 markah. Dia akan tanya hipotesis, manakala B 9 markah. Yang tadilah jadi kenapa pula? Sebab kita dapati bahawa untuk bahagian A ni dia akan bagi apa dia? Dia akan bagi situasi. Situasi yang berlaku di sekeliling kita. Yang berlaku di sekeliling kita. Jadi soalannya boleh jadi panjanglah sikit kan? Kan kebat ya. Okey. Kita baca bersama-sama. Ujian pelanggaran kereta adalah satu bentuk ujian kerosakan yang dilaksanakan ke atas kereta untuk memastikan piawaian reka bentuk yang selamat dalam sistem dan komponen yang berkaitan. Ujian impak hadapan telah dijalankan pada jenis kereta yang sama. Samalah ya, kereta yang sama. Okey, dengan muatan yang berbeza. Okey, sama ni apa? Sama yang dimalarkan, kan? Jenis kereta sama. Katalah kereta apa ya? Proton, Saga, kan? Sama. Myvi ke? Sama. Dua-dua kereta yang sama. Dengan muatan yang berbeza. Maksudnya dalam tu ya, jisimnya adalah berbeza lah ya. Satu mungkin letak batu, letak
apa kayu letak orang penumpang, yang ni 1, yang ni 5 dan sebagainya. Okey, kemudian keputusan ujian tersebut menunjukkan kereta. Nampak cikgu merahkan di sini, kereta dengan muatan 100 kilogram mengakibatkan kurang kerosakan berbanding kereta dengan muatan 400 kilogram pada kelajuan 56 km per jam. Cadangkan satu hipotesis. Jadi untuk kalau diberi situasi ni, kita kena ekstrak keluar pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas. Kenapa? Sebab nak tulis hipotesis. Okey? Jadi sebenarnya ada dah dalam petikan tu. Jadi kereta dengan muatan 100 kg itu adalah yang dimanipulasikan mengakibatkan kurang kerosakan. Ini adalah pemboleh ubah bergerak balas berbanding kereta dengan muatan 400 kg. Okey, contoh yang kedua, kaji situasi berikut terdapat banyak nutrien yang tinggal pada gigi yang tidak dibersihkan. Ini akan menggalakkan aktiviti mikroorganisma menyebabkan perebutan gigi. Ubat gigi bersifat akali digunakan untuk mencegah masalah ni. Jadi cuba lihat apa dia yang dimanipulasi. Ubat gigi akali. Apa dia yang bergerak balas? Perebutan. Jadi hipotesisnya, jika ubat gigi berakali digunakan, maka dapat mencegah kerosakan gigi. Okey, untuk soalan 2019, cikgu kata kita akan jawab sehingga habis. Jadi Raja 9 menunjukkan 2 jenis senduk diletakkan ke dalam periuk yang mengandungi sup panas. Ada 2, aluminium dan juga senduk kayu. Selepas 5 minit, hujung kedua-dua disentuh. Senduk aluminium lebih panas daripada senduk kayu. Ni dinyatakan senduk aluminium lebih panas. Jadi soalannya adalah B. Berdasarkan maklumat yang diberi, cadangkan satu eksperimen untuk menyiasat kekonduksian haba menggunakan, ini dia bagi radasnya rod kaca, rod kuprum, paku tekan, lilin, kaki ritot, penun bansen dan radas yang lain. Jadi huraiannya ada macam tadi kan, cuma bahagian 2 ni, bahagian 2 ni mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasikan dan bergerak balas. Nampak tak? Jadi dalam pemboleh ubah soalan terlepas, dia tetapkan siap-siap 2 pemboleh ubah. Jadi kena tengok soalan. Jadi kalau katalah anak-anak tulis dimanipulasi dengan dimalarkan, dapat hanya 1 markah lah kalau yang tu betul kan. Okey, mari kita tengok jawapan. Jadi ini adalah macam mana kita nak tulis situasi. Yang pertama boleh ditentukan dengan baca soalan. Jadi kita dah tentukan, kemudian tentukan pemboleh ubah, kita kena cepat, dan gabung menjadi ayat. Jadi hipotesisnya, senduk aluminium adalah konduktor haba yang baik. Boleh kata senduk aluminium adalah konduktor haba yang baik berbanding senduk kayu. Boleh juga, tapi ini pun dah betul sebab ini adalah half hypothesis. Okey. Ataupun dalam situasi tersebut senduk tu diletak dalam sup kan. Jadi jika senduk aluminium diletak dalam sup panas, maka lebih panas. Betul. Tapi kalau anak-anak tulis jika senduk aluminium jika guna senduk aluminium maka lebih panas. Itu tak betul. Sebab apa? Tidak ada keterangan tentang apa yang dilakukan. Okey, tujuan tadi. Tujuannya adalah untuk mengkaji kesan pemboleh ubah dimanipulasi, kesan apa terhadap pemboleh ubah bergerak balas lah kan, ataupun untuk mengkaji hubungan antara apa yang dimanipulasikan dengan bergerak balas. Jadi dalam kes kita ni untuk mengkaji perhubungan di antara jenis rod dengan kekonduksian haba. Ada parameter, nampak? Jenis rod. Ataupun mengkaji hubungan antara jenis rod dengan masa yang diambil untuk paku tekan jatuh. Okey. Jadi yang di sini yang kita nampak adalah ada 2 pemboleh ubah bergerak balas yang digunakan, 1 kekonduksian haba, pemboleh ubah bergerak balas yang tersirat yang kita tak nampak, dan masa yang diambil untuk paku tekan jatuh pemboleh ubah bergerak balas yang tersurat, boleh diukur. Okey. Kalau kita nak tulis kesan, hati-hati
Sebab kita kena nyatakan berapa jenis rod tersebut. Kita untuk mengkaji kesan rod kuprum dan rod kaca. Dua-dua wajib ada ya dalam kita punya tujuan. Okey. Pemboleh ubah kita perlu dua saja. Okey. Jadi pemboleh ubah dimanipulasikan satu jenis rod, satu lagi kaedah yang lain. Cikgu, saya tak tahu nak tulis parameter kan. Jadi tulislah dua-dua yang berlainan tu. Rod kaca dan rod kuprum ya. Pemboleh ubah bergerak balas yang boleh diukur adalah masa yang diambil untuk paku tekan jatuh ataupun kekonduksian haba. Okey, radas ni kita kena tulis semua dan tambah satu ataupun dua ya. Selalunya satulah. Okey, yang menyebabkan kita punya eksperimen tu boleh berfungsi. Okey. Kalau tak ada benda tu tak berfungsi. Okey, jadi di sini tiada jam randik. Jadi salin semula dan tambah jam randik. Okey. Untuk prosedur, jadi yang pertama lukis gambar rajah berlabel. Okey. Yang kedua tuliskan kaedah menggunakan ayat yang ringkas. Jadi macam mana nak dapat 4 markah? Bukanlah ada 4 betul-betul kan? Mungkin ada 5 ataupun ada 6 ayat. Okey? Okey. Jadi yang pertama mesti kita tahu set up ataupun susunan radas ataupun bahan tersebut. Yang kedua apa yang kita perlu lakukan? Mungkin 1 ataupun 2 ayat. Dan perlu tempoh masa kalau ada ya, biarkan kan dan sebagainya. Biarkan selama 2 hari. Kemudian kita kena nak mencari pemboleh ubah bergerak balas kita. Jadi perhatikan ya ataupun ukur apa benda pemboleh ubah bergerak balas kan yang kita tengok, yang kita perhatikan dan rekod pemerhatian kita dan ulanglah. Kalau kita buat 2 ataupun 3 ulang dengan menggunakan pemboleh ubah dimanipulasi yang berlainan tadi kan. Jadi bilangan ayat bergantung kepada diri sendiri. Okey, dah buat siap-siap di sini untuk eksperimen ni. Prosedurnya adalah pertama pasangkan rod kuprum pada kaki retort. Okey, mula kita ingat setup kita. Ambil kaki retort, pasang rod kuprum ya. Ataupun apitkan kan. Letak paku tekan pada hujung rod. Macam mana nak letak? Okey, kita nak letak dengan menggunakan lilin. Panaskan lilin, dia melebur, letakkan. Kemudian panaskan hujung rod kuprum yang bertentangan dengan menggunakan penunu Bunsen. Okey. Maksudnya dia ada 2. Jadi kita kena nyata. Sekali lagi pemeriksa tengok yang mana satu ni kan. Jadi dia ada 2 dalam rod ya. Kemudian rekodkan masa yang diambil untuk paku tekan jatuh, pemerhatian kita dan ulang eksperimen dengan menggunakan rod kaca. 4 markah ya. Okey. Ini boleh bantu sebenarnya gambar rajah. Okey. Jadi untuk kita kata yang pertama tu, cikgu tulis P1, kita letakkan rod kuprum retort, dapatlah 1 markah. Okey, kemudian letak ni kan, tapi dengan syarat apa? Mesti ada lilin. Itu kita kata gambar rajah tu mesti berfungsi, dapatlah 2 markah. Markah yang kedua. Okey. Yang ketiga, letakkan penunu Bunsen yang bernyala lah. Letakkan penunu Bunsen saja, tak buka kan. Nampak tak ni nyalaan, nyalaan dia. Jadi, kita dapat markah yang ketiga di sini. Okey, kita dapat tak rekod masa? Nak kena lukis jam randik ke? Okey, kita tak perlulah lukis jam randik. Jadi, ni tak dapat ditentukan. Jadi, yang seterusnya kita kena rajin. Kita lukis lagi sekali, kita dapatlah untuk poin yang mengulang. Jadi berapa markah? 4 markah juga. 4 markah juga. Okey? Okey. Okey, cikgu nak tunjukkan beberapa kesalahan. Okey? Okey, ini adalah rod ya. Ini adalah rod. Okey, ini adalah rod ini. Cikgu nak tunjukkan beberapa kesalahan lah. Okey, di sini ada paku tekan. Okey, ada paku tekan. Okey, kemudian di sini ada penunu Bunsen. Jadi kalau dilukis macam ni.
berjaya tak eksperimen ni? Okey, berjaya tak? Ni jauh ni, tak terbakar pun kan? Memanglah dia kena label kan, rod kuprum. Okey, kan? Paku tekan. Okey. Penunu Bunsen. Okey, yang dilekatkan rod kuprum ni betul lah, ya, betul. Tetapi yang ni pun betul, tetapi yang ni tak dapat, ya. Okey, boleh tu? Kemudian ada juga calon yang dia tak buat macam ni, tapi sebaliknya dia gantung rod kuprum ni. Dia ni macam ada benda, kemudian dia gantung rod ni kat sini katalah kan. Ni rod kuprum. Lepas tu ini nyalaan. Okey. Jadi ini pun salah kan? Tu kita kata set up. Set up tu penting. Okey? Okey. Okey, yang terakhir. Yang terakhir adalah penjadualan data. Jadi untuk penjadualan data, buat 2 kolom, ya. Kemudian tengok pun boleh ubah, dimanipulasi ada berapa. Kalau ada 2 lah. Okey. Jadi untuk eksperimen ini, jenis rod adalah pun boleh ubah, dimanipulasikan, dan masa yang diambil untuk paku tekan jatuh adalah pun boleh ubah, bergerak, balas. Kan? Kita nak ukur masa dia, kita nak tulis. Jadi dapatlah 1 markah. Okey? Okey. Jadi itu saja, ya. Dah selesai, ya. Selesai apa ni, kemahiran proses sains, ya, untuk bahagian A dan untuk bahagian C. Okey, untuk bahagian A dan untuk bahagian C, kertas 2. Okey, ada 12 aspek yang cikgu telah sentuh. Jadi harap anak-anak faham, ya, kita telah bersama bersiaran daripada yang pertama, kedua, ketiga adalah tentang kemahiran proses sains. Sebab aspek ini adalah sangat penting. Jadi kita akan bertemu lagi membincangkan tentang yang seterusnya yang ditakuti juga oleh anak-anak, iaitu AC nombor 11 dan 12, ya, kemudian. Okey, jadi sebelum mengakhiri program ni, cikgu nak ingatkan kepada anak-anak, penonton-penonton, ya, supaya duduk rumah, stay at home, hapus COVID-19. Thank you frontliners, Perlis mengaji. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.